Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Umifo. Apa khabar hari ini? Okey kah? Semoga semuanya sihat, berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur dengan nafas hari ini, dengan Allah beri lagi nafas kepada kita hari ini, masih lagi kita dapat bersama-sama, masih lagi kita dapat meraih banyak mana pahala yang mungkin dalam mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Luqman Hakim. Semangat pagi. Mudah-mudahan hari ini terus bersemangat. Kita kena hidup ni bersemangat. Kalau hidup tak bersemangat, so macam itulah. Macam nak hidup tak nak mati segan tu. So ada lagi tak hari ni yang masih untuk live sama-sama Umifo hari ni, insya-Allah. So mudah-mudahan hari ni so kita sama-samalah timba ilmu Allah Taala ni, semoga-moga kita semakin nampak hala tuju kita dalam mencari keredaan Allah Subhanahu Taala. Dalam hidup ni kita nak cari redha Allah Subhanahu Taala. Kita nak sesuatu, maksudnya kita nak sesuatu yang sampai Allah sayang kita. Allah kata Allah sayang kita tu, bila Allah dah kata sayang tu, Allah akan panggil malaikat-malaikat ni, malaikat Jibril, so mengatakan bahawa ni Allah sayang kita ni. Allah sayang si Luqman Hakim ni. Bila Allah dah kata sayang Luqman Hakim ni, maksudnya malaikat Jibril pun panggil penduduk langit untuk menyayangi kita. Betuahnya kita kan. So itulah ini adalah satu perjuangan. Dia bukan benda ni dalam mencari redha Allah ni bukan nak macam dapat tak apalah, tak dapat tak apalah, kan. So dia macam tak kisahlah macam tu. Tak boleh, sebab kita nak capai redha Allah ni sebab apa? Kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Taala. Kan? 3 kali kalau kita minta syurga Allah Subhanahu Taala tu, maksudnya syurga tu akan doakan kita pula. Jadi kita kena minta syurga Allah Subhanahu Taala ni supaya kita dapat syurga Allah Subhanahu Taala, dan kita minta kita dilindungi daripada api neraka. Nauzubillah, kan, kita minta kita dilindungi dari api neraka. Mudah-mudahan kita selamat, dan kita hari ini kita teruslah menuju kepada kita punya, maksudnya apa maksudnya kita menuju ke kita punya tujuan kita dalam mencari keredaan Allah SWT tu. Kita kena terus bermujahadah, berjuang, memperbaiki amalan-amalan kita supaya kita dapat amalan yang terbaik dan Allah pandang amalan kita tu. Kita nak yang terbaik, sentiasa kita belajar untuk menyucikan hati kita. Kita nak hati kita suci, kan. Kita bila hati kita suci, hati kita bersih, so kita akan mudah maksudnya kita akan mudah, maksudnya cahaya Allah tu akan mudah masuk ke dalam diri kita. Kan. So ada tak dalam hari-hari ni kita rasa macam rasa malas nak buat ibadat, malas rasa nak semayang, malas rasa biasa bangun nak bangun subuh malas sekali, nak bangun tengah malam apatah lagi, kan, nak baca Quran malas sekali. So ada tak dalam diri kita macam tu? Bila dalam diri kita macam tu, maksudnya hati kita semakin dah keruh. Apa yang kita nak buat bila hati kita dah keruh? Bila hati dah keruh ni, maksudnya kita berusaha untuk mencernihkan hati kita kembali. Kita nak hati kita jernih. Bila hati kita jernih, barulah senang masuk ilmu Allah Taala ni. Masuk cahaya Allah SWT. Kita nak hati kita jernih. Apa yang kita nak buat hati kita jernih? Banyakkan zikir Allah. Kita kena banyak zikir pada Allah SWT dan banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin nampak dan jelas. Dan doa setiap hari yang kita mohon pada Allah SWT tu, apa yang doa yang kita setiap hari kita doa dan tak pernah kita tinggal. Itu kalau kita kecuali kalau tak solat. Kalau solat setiap hari kita baca doa tu. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Jadi kita minta kepada Allah SWT untuk tunjukkan. Bila Allah tunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang benar, insya-Allah kita akan rasa semangat. Kita akan rasa semangat, rasa macam kita nak buat ibadah, kita rasa memang rasa berlumba-lumba nak buat. Kita semangat walaupun apa halangan di tangan. Waalaikumsalam Ibnu Zambli. Ya, kita hari ni mesti kena fokus kepada hala tuju kita, insya-Allah. So hari ni kita kena bermujahadah untuk
capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan datang yang mudah, perlu amalan yang berterusan, beristiqamah dalam melakukan. Walaupun kita melakukan sikit amalan, tapi yang pentingnya istiqamah kita tu berterusan. Contoh, kalau kita baca, kita semayang, mula-mula kalau kita jaga yang wajib kan, so kita nak buat yang sunat, belajar buat yang sunat, belajar yang buat sunat awal dulu. Kadang-kadang setiap orang nak berubah, dia tak boleh drastik. Bila drastik nanti dia cepat tinggal. Kita tak nak macam tu. Kita hari ni kita berusaha dengan diri kita semampu kita. Buat sunat awal. So jangan tinggal dah. Buat tu jangan tinggal dah. Terus buat. Sampailah kita rasa why not nak tambah lagi sunat akhir pula. Kalau zuhur ada sunat akhir, kecuali subuh dan asar dia tak ada sunat akhir kan. Jadi kita kata why not buat sunat kan, kita dah rasa. So bila kita dah buat, lakukan beristiqamah, kita akan rasa dia mudah. Benda ni yang kita tak buat tu, yang duduk dalam fikiran tu yang jadi susah. Jadi apa yang perlu kita, kenapa kita perlu buat? Ella Kamila, semangat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. So apa yang perlu kita buat bila kita melakukan ni bersungguh-sungguh? Kita akan rasa keseronokan melakukan ibadah ni bila kita dah buat. Bila duduk dalam fikiran, kita akan rasa susah. Tapi dia perlu latihan macam budak-budak lah, macam kita pergi sekolah. Sebelum kita sekolah kan, kita rasa nak buat matematik kan susah. Tapi bila latih macam senang pula kan. So kita nak upgrade lagi kan. So macam itulah diri kita. Kita bermula dengan apa-apa pun kena latihan istiqamah dalam hidup kita ni, kena beri istiqamah insya-Allah. So apa tajuk hari ni? Ella Kamila, tajuk ini isteri solehah. Kan. Semua orang kita nak menuju, kita nak capai apa? Jannah ni, maksudnya til jannah ni, nak capai syurga Allah Subhanahu Wa Taala, nak capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. So kita berlumba-lumba. Jadi kita sekala sebagai isteri, so macam mana? Semangat pagi. Selamat pagi tertukar kepada semangat pagi. Sebab apa? Sebab Umi nak kita bersemangat. Semangat, sentiasa bersemangat. Nak pergi, nak hadir majlis ilmu pun semangat. Kan? Nak menjalani rumah tangga pun semangat. Kena ada semangat. So kalau tak ada semangat, kita lemah segitu kan. Sebab kita kan dia hadapi ujian, macam-macam ujian menyebabkan kita jadi lemah. Tapi siapa yang nak datangkan semangat? Maksudnya diri kita kena minta pada Allah supaya kita bersemangat, insya-Allah. Samsinar Buyung. Okey. So kita nak jadi isteri solehah kan, nak capai jannah, nak capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bila jadi isteri, kita ada satu jabatan untuk ke syurga. Kenapa? Macam mana nak jabatan ke syurga? Kita kena taat. Maksudnya kita baca surah ayat Al-Anfal yang maksudnya begini. Janganlah kamu berbantah-bantah. Janganlah kamu berbantah-bantah dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Surah Al-Anfal ni ayat 46 Janganlah kamu berbantah-bantah dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Kan, suami adalah lubuk pahala buat isteri kan. Ya betul. Memang suami adalah lubuk puan, kita tak nampak. Kalau kita nampak tu yang selalu nampak tu, yang kita dapat saham ni nanti akan naik, dapat ribu, 5,000 naik lagi, dapat buat lagi, dapat naik lagi 10,000 saham kita, buat lagi 10,000, buat lagi, tambah lagi saham kita akan naik jadi 20,000, buat tambah lagi saham kita akan naik 30,000, buat lagi. Kalau kita nampak saham lagu tu, so kita memang maka memang kita takkan lepas peluang ni. So untunglah orang yang jadi isteri ni. Bila orang jadi isteri ni,
rebutlah pahala ni, rebutlah saham akhirat ni, rebutlah orang kata nak jalan yang menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri kalau dia lakukan semua tanggungjawab dia, dia lakukan semua ketaatan kepada suami dia, kan, dia jaga harta benda suami dia, semua buat semua perfect, insya-Allah Allah akan buka 8 pintu syurga untuk dia. Boleh pilih mana-mana syurga dia nak duduk. Itulah untungnya, kan. Jadi kita kena nampaklah macam Allah dah cerita ni, kita kena beriman. Tu maksudnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak beriman, maksudnya kita tak, perkara-perkara gaib ni tak nampak, kan. Dia cerita tu tak nampak. Maksud buat baik taat kepada suami, sudah dapat pahala, taat kepada suami, kita akan dapat kebajikan, dapat kita benda yang tak nampak, syurga tu tak nampak, perkara-perkara gaib. Jadi kita kena percaya. Orang yang beriman kena percaya, yakin penuh ni. Jadi macam mana? Sebab setiap nak buat yang baik, sebab nak buat kebaikan, mestilah ada cabarannya, betul? Bukan mudah untuk melalui alam rumah tangga ni. Anak ungu lah, ya, alhamdulillah. Jadi kita bukan benda satu perkara yang mudah. Bukan mudah untuk melalui. Dia ada alam saat manis dia, kan? Dia ada saat perik dia, saat duka dia, dia akan biasa dia akan bila bermain di dalam di ombak, kan, bermain di ombak dia, bila kita melayari bahtera ni macam duduk naik bahtera lah. Kan, naik bahtera di lautan yang tengah, yang dalam tu, dia akan bermain dengan ombak. Macam-macam kita akan tempuh. Sebab itu di situ Allah akan sediakan ujian-ujian yang sesuai dengan kita. Kan, ada orang diuji macam ni, ada orang diuji macam dengan anak, ada orang diuji dengan suami, ada orang diuji dengan keluarga, masing-masing lah. Jadi ikut kesesuaian itu yang Allah beri. Jadi dalam surah Al-Anfal ni dia kata, Allah kata janganlah berbantah-bantah, kan, menyebabkan kamu gentar dan hilang kekuatan. Jangan gaduh. Allah tak suruh kita berbalah-balah. Allah suruh kita berdamai. Maksudnya bila kita berbalah ni, kekuatan kita akan hilang. Kita akan lemah semangat. Semangat kita akan hilang. So hari ni kalau kita hidup berpasangan ni, so jangan cari bila ada sedikit perbalahan, so jangan cari kekurangan dia. Jangan cari kekurangan seseorang, memang ada, kan, tapi jangan nampak sangat yang kekurangan tu. Cuba cari berehat sebentar, tenang seketika, ambil wuduk, bila ada berlaku perselisihan. Sebab manusia ni memang tak semua pendapat yang sama. Kalau semua sama pendapat, tu senang gitu, kan, tak ada cabaran. Biarlah ada cabaran, barulah best, kan. Kan. So bila ni lepas tu tenang seketika dan ingat, jangan fikirkan keburukan dia. Cuba tulis, kalau boleh list, kan. Ambil 10 kebaikan, 10 keburukan. Asa-asa yang mana menang? Selalunya kalau pasangan suami isteri, kalau ditulis-tulis, selalunya yang selalunya kebaikan yang lebih. Keburukan tu kurang, kan? Mungkin ada 1-2. So yang mana menang? Tentulah menang yang kebaikan. So pandanglah kepada kebaikan, barulah kita rasa tentram dan aman, insya-Allah. Insya-Allah. Dan isteri yang soleh ialah mereka yang patuh dan perintah Allah dan Rasulnya, dan selalu taat pada suaminya dan tidak sekali membohongi. Isteri walau macam mana pun dia kena jujur lah. Dia jangan selalu pandai tak bohong. Orang kata pandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kan? So tak nak macam tu. So kalau suami tak tahu, tapi Allah tahu. Allah lihat semua tu. Jadi sebab Allah nak nilai tu, nak dapat redha dia, so kita nak masuk syurga. Jadi so tak kisahlah. Hari ni ramai orang mengadu, saya tak sukalah pasangan ni. Saya tak sukalah pasangan saya ni tak nak solat lah, tak nak apa. Itu alasan-alasan yang selalu diberi sebab bila bergaduh. Tapi bila baik-baik tak ada pun, kan. So hari ni kita adalah semua iman seseorang. Maksudnya hidayah tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita Allah jadikan, maksudnya Allah hantarkan suami yang tak nak buat ibadah, tak nak solat, tapi dia baik, maksudnya dia bagi nafkah apa semua pada kita, kan. Jadi so
kita tak ada alasan untuk kita ingkar. Ingkar kepada suami tu, maksudnya kita kena terus, sebagai isteri kena terus taat kepada suami dan sambillah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sama-sama doa kepada Allah SWT supaya Allah bukakan pintu hati dia, kan. Tapi yang penting ni tujuan kita kita ni tetap kena dengan, maksudnya kita galas kita punya tujuan dan tujuan kita berumah tangga ni. Kita nak dapat syurga Allah SWT, kan. Bukan kita hari ni kita selalu macam mengharapkan kasih. Maksudnya kita mengharapkan kasih suami, selalu kecewa sebab suami tak sayang kita, tak selalu appreciate kita, selalu kita dengar macam tu, kan. Ya Bazid Aziz, kan. So kita macam kalau isteri dengar macam tu lah, kalau tak selalu sebab perempuan ni kan sentimental sikit, kan. Memanglah nak dihargai, tapi hari ni kita kena ingat kita kena menggalas tujuan kita untuk berumah tangga. Kita nak capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pungut banyak point yang Umi kata puluh ribu tu. Itu kalau di RM di Malaysia, RM kita, kan. Tapi kalau pahala tu bukan nilai dia begitu, maksudnya nilai dia tak ternilai sebab syurga tu tak ada nilai dengan RM juta pun tak ada nilai, sebab akan maknanya akan dibawa dengan pahala-pahala sabar, pahala-pahala kebajikan, pahala-pahala taat kita kepada Allah dan Rasul. Itu yang poin-poin tu yang kita akan bawa untuk kita dapat capaikan tujuan kita untuk dalam rumah tangga ini, insya-Allah, kan. Jadi apa seorang isteri, jadi isteri yang solehah. Sebab isteri solehah ni sebab kita nak masuk syurga sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun apa Allah bagi pasangan kita tu, kita kena terima, redha dengan pasangan kita tu. Jangan kita mengeluh kesah bila kita dapat pasangan macam ni. Sebab orang isteri yang solehah ni dia dia adalah isteri yang bijak. Bijak pandangan. Kita jangan lari pada masalah, tapi kita kena cari macam mana nak selesaikan masalah. Kan selalu orang kita nak lari pada masalah. So tak maulah, tak nak saya nak bercerai lah. Mudahnya ungkapkan perkataan tu, kan. So macam mana? Ni kalau Umi kata tengoklah macam mana zaman kemanisan dulu. Kan kadang-kadang umur dah 50-an, kan, 40-an, kan dah berumah tangga dah 20 tahun dah, kan. Tiba-tiba ada halangan di tangan, so mudahnya nak ungkapkan perkataan yang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan pasangan tu bercerai, tapi ada atas sebab-sebab lah, sebab Islam tu tak kejam, tak zalim. Cuma bila isteri tu minta cerai daripada seorang suami tu, bergegar tu tiang arash tu. Betapa satu benda yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Taala, ni dibenci oleh Allah Subhanahu Taala. Tu kita hari ni Salina Zainal, semangat pagi Cik Su, semangat pagi, Assalamualaikum, selamat pagi. Umi kata kita kata hari ni kita ubah je, kita jangan kata selamat pagi lah, pagi je selamat, kita kata semangat pagi. Maksudnya dalam diri kita kena ada semangat. Jadi semangat ni, sebab semangat ni untuk kita bermujahadah, untuk kita berjuang di jalan Allah Subhanahu Taala. Hidup kita ni kena bersemangat. Kita kena terus dalam perjuangan ni. Memang kita kena ada satu benda yang menolakkan kita untuk capai tujuan kita. Jadi kita kena ingat balik, kita ni tujuan kita berumah tangga tak lain tak bukan ialah untuk kita capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa-apa halangan, rintangan dalam apa-apa ni kita kena selalu maksudnya kita kena selalu kuat, kental, sabar dalam menghadapi ujian-ujian persoalan. Samping kita siapkan diri kita dengan ilmu. Itu penting ilmu ni. Ilmu dalam hidupan ni sangat penting. Kita bukan kata belajar tak belajar. Kita kena sentiasa 3 hari kita tak menghadiri majlis ilmu, kita tak dengar tentang agama, kan. Kita tak duduk di majlis-majlis agama, so hati kita akan semakin gelap. Tu yang jadi malas tu. Nak buat apa pun malas. Jadi kita kena fahamlah. Jadi bila kita seorang isteri, macam mana kita nak taat kepada suami, dan kita kena buat sesuatu benda yang menyukai hati suami. Kan. Kalau pandai masak, asal
pandai masak saja kan, mesti suami suka kan. Bila buat sesuatu benda yang suami suka, so Allah redha perkara macam tu. Dapat point tak? Naik tak point dia? Naik. Kalau ribu-ribu tak tahu boleh berapa point punya naik pahalanya. Kan? Nanti bila dah lama dah kita buat itu dah jadi biasa. Bila kita dah jadi biasa, maksudnya kita lakukan, kita dah tahu dah suami dah suka ni macam ni. Kalau dah kahwin semakin lama makin kita faham kerana suami kan. So kita dah buat. Nanti Allah nak duga kita lagi sebab Allah nak naikkan darjat kita lagi. Syurga tu banyak lapis kan? Banyak lapisan. Dia ada 7 tingkat. Satu tingkat tu ada 100 lapisan. So makan tingkat mana kalau kat dunia ni, so kita nak duduk rumah besar-besar, nak duduk rumah mewah, nak naik kereta mewah lah apa semualah. Semua nak yang hebat-hebat. Tapi kat syurga ni, so kau bayangkan kalau kita duduk 7 tingkat tu kita duduk tingkat yang bawah sekali dan 100 tingkat tu kita duduk bawah sekali. Nauzubillah. Sebab apa yang kita dapat? Maksudnya betapa kita akan rasa ruginya di dunia ni kan. Jadi hari ni kita semua berpeluang untuk capai redha Allah SWT, capai syurga Allah SWT. Sebab tu Nabi minta kita doa, kita doa yang kita nak apa yang nak cakap. Nabi doa kita supaya kita doa dapat syurga Firdaus. Ella Kamila, ada tips tak nak kekalkan momentum amalan setiap kali selepas okey, kita maksudnya hari ni amalan ni dia bila kita buat benda ni dengan beristiqamah masa kita walaupun perempuan bila dalam keadaan haid ke kan, dalam keadaan yang tak boleh, tapi jangan tinggal amalan-amalan yang biasa rutin kita buat tu. Kecuali solat tak boleh. Solat memang tak dibenarkan. Tapi kalau kita macam zikir, kita niat apa-apa kita baca, kita niat zikir, so kita teruskan. Kalau solat, tak ada, kami cuti hari ni, kan? Cuti, bila cuti tak buat apa-apa pun kan? Tak boleh. Sebenarnya boleh time kita dah kena biasakan. Kita semua ni kena disiplin diri kita. Sebab kita nak kena hari-hari kena fokus, aku ni nak tuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak capai syurga, maksudnya aku nak capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak syurga, aku tak nak masuk api neraka, aku takut. Kan? Kita orang kata mati tu tak takut. Mati tu takut juga, tapi yang paling takut kehidupan selepas mati. Kan? Kehidupan selepas mati. Supaya kita mati tu, apa yang kita nak gadap? Kita nak gadap alam kubur kan? Kita nak azab kubur tu takut. Kita nak menghadap dibangunkan di padang mahsyar. Macam mana seksanya? Kalau matahari tu, kalau kata ini kita tak dapat rahmat Allah SWT, matahari tu macam sejengkal je daripada kepala kita. Ini berapa ribu batu, juta batu daripada kita pun kita rasa panas. Apatah lagi duduk sejengkal, terendam peluh kita. Allah na'udzubillah. Kan, kehidupan tu yang sangat kita takut. Sebab kita kena fokus. Bila time kita tak bersemayang, kita tak boleh semayang, jangan lupa berzikir, Umi kata. Jadi setiap orang kena ada tasbih dia masing-masing. Kena pegang tasbih tu. Kalau boleh pegang tasbih yang macam ni. Ni tasbih digital ni. Tasbih digital ni kan. Kita jangan pakai cincin emas pulut dakap tu saja. Pakai ni. Ni cincin. Ni cincin ni lagi. Sebab apa Umi kata pakai ni? Bukan rasa tak, nanti orang kata. Jangan fikir orang kata. Yang penting hati kita. Yang penting Allah kata. Supaya bila ada benda ni di tangan, bila kita kan manusia kan mudah leka-leka kan, mudah kan rasa leka, rasa macam memanglah kan kita dialpa dengan keseronokan dunia ni, kita akan rasa ni. Lepas tu bila kita tersentuh cincin mahal kita ni kan, so kita akan zikir, kita akan sentiasa. So bila ABC ke atau tak ABC ke, so lepas tu kita sentiasa pakai cincin besar tu. Bila kita pakai cincin tu, insya-Allah, so kita akan rasa kita akan berzikir. Zikir tu akan menguatkan hati kita, akan menjernihkan hati kita. Kan, selawat banyak-banyak akan rasa jernih. Kita akan rasa mood kita nak buat ibadah tu rasa okey je. Maksudnya insya-Allah Tuhan akan
permudahkan jalan-jalan kita untuk beribadah kepadanya. Yang penting kita buat. Jangan kita tak nak buat sesuatu benda, kita takut orang kata. Itu salah. Sebab kita dah buat sesuatu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Syifa Badrul, alhamdulillah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita teruskan buat sebab apa yang pengalaman Umi dah lakukan tu. So masa kita ABC tu selepas maksudnya kita terus berzikir. Time je masuk Zuhur. Orang masuk Zuhur kan. Mu jangan duk relax lah. Maksudnya time masuk Zuhur tu ambil masa sekejap duduk zikir. Baca subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Maksudnya satu perkara mulutnya mudah sebut subhanallah wa bihamdi. Kenapa susah sangat nak sebut mulut kita sebab benda tu yang senang tu. Tapi berat di timbangan. Nanti timbangan kita akan jadi berat. Itu yang kita nak. Maksudnya hari ni kita selalu kena remind kat diri kita ni. Aku nak tuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak nak duduk dah. Kita kena selalu remind dalam diri kita. Baru kita semangat untuk melakukan ibadat terus. Melakukan ibadat tanpa jemu-jemu. Jadi sebagai seorang isteri kan. Seorang isteri jadi sedia. Kita dah ada jabatan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Taala. Lakukan 3 ketaatan tu. Maksudnya kita taat kepada suami kita, taat dah ini kita taat melakukan perintah Allah Subhanahu Taala. Maksudnya kita solat apa semua kita tak tinggal, kita buat yang dah maksudnya lakukan yang wajib tu. Lepas tu kita taat kepada suami kita. Jadi sebagai seorang isteri kena ingat hari ni kan kita dah belajar banyak kan. Kelas banyak sekarang ni. Online banyak, semua dah dengar ustazah ni, ustaz ni semua orang bergebuk-gebuk nak buat ibadah ni kan. Nak buat ibadah ni maksudnya suami suruh Kamila buatlah air kopi untuk abang tu kan. Dia kata kan. Nantilah bang, kelas ada ni, kelas. Kan? So, yang mana yang wajib? Kena ingat tu. Hari ni, bila perintah suami tu, dia nak maksudnya dia dahaga, dia nak minum air kan. Dia minta tu bersyukur. Kalau dia diam je, kita tak tahu kita dah berdosa dah. Dia diam je kan, dia tahu tugas kita tapi tak buat. So walaupun kata, sebab tugas kita sebagai isteri ni, happykan suami kita. Kan, bagi suami kita tenang, bagi suami kita rasa seronok rasa bersama dengan kita. So jadi kita kena yang mana penting tadi, walaupun kelas tinggal, pergi buat yang dia suruh tu. Yang tu yang dapat redha Allah Subhanahu Taala. Memanglah kelas tu orang kata belajar tu wajib juga ilmu kan, kita wajib menajur. Tapi kita nak tahu yang utama lebih utama. Yang mana yang utama, yang mana lebih utama. Kena tahu. Sebab kita kena ingat, kita nak cari redha Allah SWT. Belajar pun kena cari redha Allah SWT. Tapi ketaatan suami tu, itu yang lebih utama. Sebab nak jambatan nak menuju ke syurga. InsyaAllah. So kita jangan. So perempuan, jangan asyik makan beli je. Kan. Minta maaf kan. Umi Fu ada juga beli. Tapi sesekali tak ngapalah kan. Sesekali tak ngapa, tapi hari-hari so makan makcik ni masak, hari ni makcik Lijah masak, hari ni makcik Mah masak. Bila pula kita suami nak makan kita punya masak kan. Sambil masak lah. Maksudnya satu benda kelebihan orang perempuan ni, masak. Walaupun tak sesedap mana, tapi barakahnya. Sebabnya bila makan tu rasa puas. Betul tak? Kan? Ada tak anak-anak ke sama kan rasa bila makan tu tengok muka dia pun lepas makan masam je muka. Tak ada kan? Bila makan tengok happy je kan? So keberkatan. Jadi bila kita masak untuk suami kita, untuk keluarga kita masak tu dengan hati kita. Kalau Cik Mah masak, Cik Iyah masak, orang lain masak. So mereka masak untuk nak berniaga. Betul tak? Jadi bukan khusus untuk siapa nak belilah. Jadi hari ni masaklah. Walau seringkas-ringkasnya apa yang kita mampu kan. Kalau suami cakap request nak masak tu, masaklah. Janganlah merungut. Ish,
itu je kan. Kan asyik tu je. Masak ni orang nak rehat ni, orang nak dengar, orang nak semua gitu kan. So jangan mengungut sebab benda ni kita nak, ni Allah perhati kita. Allah tengok kita. Allah tengok ketaatan kita macam mana. Kan. Macam dululah kisah dulu. Umi Fu dapat, alhamdulillah suami Fu memang tak banyak kerenah lah. Nak masak-masak ni dia masak je. Apa-apa je boleh masak. Umi Fu bukan pandai masak sebab Umi Fu memang tak tahulah, memang tak pandai sangat masak lah. Tak tahu nak kata pandai masak, tak tahulah sangat. Tapi boleh lah kan. Belajar lah sebab nak hidup ni kan. So belajar masak. So janji penting suami boleh makan. Kan. Tapi yang paling dia suka ialah minum air teh. Ada tak yang buat air teh ni, yang suka minum air teh? Kami tak tahu, dia sejak berkahwin sampai berapa, 30 tahun lebih. So air teh tu lah yang disukanya. Kan? Dia suka minum air teh. Jadi so kadang-kadang terfikir juga kan, teh kan semua minum kan. Tapi fikir ni lah Allah, macam satu hari Umi terfikir, ya Allah ni lah Allah nak bagi aku mudah ni. Allah nak bagi jalan mudah untuk aku ke syurga insya-Allah kan. Semacam hati je, bukan susah. Tapi kalau kita mongot dapat pahala tak? Tak dapat. So tak dapat pahala. Sebab Umi Fu kalau bangun tidur, so memang tak kisah benda lain dulu. Pergi cuci muka apa semua siap. Sebelum nak pergi solat, Umi Fu akan pergi buat air dulu untuk dia. Sebab dia bangun memang tengok, dia akan tengok atas meja tu sama ada air tak ada air. So memang dah takak dah. Satu hari nanti kalau sudah 30 tahun ni bancuh air, satu hari nanti kalau dia nak pergi ni mungkin dia tak nak betul. Sebulan sebelum dia nak pergi, dia tak nak minum teh dah. Dia dah tahu dah tu, satu tanda dah tu. Jadi so lakukanlah. Benda ni Allah suruh bagi yang mudah kan. Jadi sang suami pula yang dengar ni kan, Umi cakap kan. So tak payahlah susah-susahkan isteri kan. Maksudnya buat bagi yang mampu. Janganlah suruh perkara yang dia tak mampu, nak suruh buat ni kan. Maksudnya kadang-kadang makan sedap-sedap sangat pun bukan elok kan, penyakit. Betul tak? Kan Umi pun cakap macam tu lah. Kadang kita tak payahlah masak yang susah-susah sangat kan. Kalau banyak lemak-lemak tu biasa seminggu sekali ke 2 minggu sekali tu, tak apa. Kalau kita banyak-banyak makan lemak sangat ni, nanti jantung kita tak sihat, kita cepat darah tinggi, kecil manis semua kan kita makan kan. So Umi selalu cakap macam tu lah. Tapi alhamdulillah, so sepanjang hidup dia, sepanjang hidup suami Fu ni, dia macam Allah bagi dia rezeki sihat. Sihat, di badan dia tak ada darah tinggi, tak ada kecil manis walaupun usia dah 60 tahun. So masih bertenaga, bekerja kuat, boleh lagi berkebun, boleh lagi. So insya-Allah, so kita jagalah, maksudnya kita sebagai suri rumah tangga, so yang kita masak makan tu kita kena fikir-fikirkan juga. Jadi kalau kita beli kat luar belum tentu lagi. Kadang-kadang Umi jumpa orang berniaga, so dia kata dia taruh ajinomoto segenggam ni. Ya Allah ya Rahman. Rasa macam ya Allah ya Rabbi, rasa macam banyaknya kan. So kita jangan terlalu sangat nak makan kat luar. Biarlah mak isteri masak yang ringkas-ringkas, janji sedap, boleh makan dan lebih orang kata halal thayyibah. Kita nak halal lagi tu ibah, bukan benda tu saja halal tapi memberi kebaikan kepada kita insya-Allah. So isteri yang solehah adalah mereka yang patuh pada Allah dan perintah Rasul, suaminya tidak sekali membohonginya. Maksudnya kita cakap tu kena cakap benar lah. Maksud hadis lagi satu ni, bermula dunia ini ialah kesukaan dan keseronokan. Nabi kata, bermula dunia ini adalah kesukaan dan keseronokan. Sebaik-baik kesukaan itu adalah wanita solehah. Jadi wanita solehah ni bila dia duduk dalam rumah tangga kita, jadi itulah maksudnya bila dia duduk dalam satu rumah tangga tu, dia akan jaga rumah tangga tu dengan elok, dengan aman, so buat yang terbaik insya-Allah. So semua tu akan jadi seronok dan kesukaan bagi seorang suami. Jadi bakal maksudnya calon tu nak cari ni, orang cari bakal isteri, so janganlah sembarangan. Maksudnya tengoklah dia punya keturunan dia, tengok macam selalunya kan
keluarga dia macam mana. So pilihlah yang terbaik. InsyaAllah jangan main gejit-gejit mata tepi jalan, lepas tu jumpa-jumpa nak kahwin. Kadang rambut pun dah merah. Bayangkan kalau kita jumpa wanita yang, bukan kita nak hina wanita yang macam tu, tapi mampukah kita didik dia? Kalau mampu, so silakan. Kalau tak mampu, so pilihlah yang baik. Sebab apa, kadang-kadang kita pun lemah. Yang penting bila dia dapat, maksudnya yang senang dididik. Jadi kita sebagai isteri, orang perempuan pun kena jaga tu. Maksudnya kita masing-masing kena nak jaga syurga kita. Nak jaga supaya kita terus fokus kita punya hala tuju kita untuk capai syurga Allah, capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Jadi itulah kot Umi cerita tentang isteri solehah ni. Isteri solehah ni memang bila nampak dia akan, bila tengok sejuk mata, membahagiakan. Itu isteri solehah. Jadi sambil-sambil kita ni banyak-banyak yang isteri-isteri ni, kita sama-samalah kita perbaiki diri kita supaya jadi isteri yang solehah. Sebab sayang suami bukan kerana kita sebab kita cinta dia, handsome dia, banyak duit dia. Sayang suami kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan kasih sayang tu, dengan kesayangan tu kita capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita apa pun Allah bagi suami kita, kita redha dan kita cuba jaga, pelihara aib dia. Dan banyak lagi Umi tengok dekat luar-luar sana, banyak lagi yang umpat-umpat suami, yang kata-kata suami, yang gosip-gosip suami. So itu adalah jalan-jalan menuju ke neraka Allah. Na'udzubillah. Takut kan? Jangan buat. Maksudnya kita tutup aib suami kita. Kita cuba kalau dalam rumah tangga, so biar dalam kelangan rumah tangga kita, kita saling menasihati. Nasihat menasihati, nasihatlah yang baik-baik tu maksudnya dengan berhikmah. Kan orang lelaki ni ada ego dia. Bila dia ada ego dia, mau tegur dia tengah panas-panas, mau tegur dia, agak-agak dia terima ke tak? Tak boleh. Jadi kita kena berhikmah. Maksudnya sungguhlah masa yang sesuai, masa yang baik kalau nak nasihat. Jangan sampai menyinggungkan hati dan perasaan dia. Jangan sampai kita nak tegur kan. Kadang-kadang biasalah kita ni dah mengaji lama, kita dah mengaji, dia tak ngaji. Dia tak ngaji, dia kuranglah tahu sikit. Kita ni pandai dah. Jadi janganlah kita nak sebab kita yang penting hari ni kita nak capai redha Allah SWT. Jangan cakap sesuatu yang menyakitkan. Lunakkan bahasa kita supaya menyenangkan orang. Jadi bila kita tegur dengan baik kan, dengan berhikmah, orang senang nak ikut. Oh senanglah. Tapi kalau kita perli je kan. Awak hari ni dah baca berapa juzuk dah? Berapa ayat dah baca hari ni? Kan? Pedih tak dengar orang tu tak baca Quran pun hari ni. So dia tegur macam tu. Betul lah kita dah baca banyak juzuk dah kan. So kita dah datang riak untuk kita. Tu tak boleh. Yang penting ni hari ni hidayah itu adalah milik Allah. Kalau kita tak tahu hari ni suatu hari nanti kalau dia nak berubah, mungkin dia lebih baik daripada kita. Kita tak tahu kan. So kita ni memang kita tugas berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang beriman, beramal dengan amal-amal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi so kita nak sampaikan tu, nak berdakwah tu, hendaklah kita berkata-kata dengan sabar. Maksudnya kita berkata dengan baik dan kita bersabarlah dalam apa-apalah yang mungkin kita akan dibalas balik ke apa semua. So kita bersabar. So fokus kita nak berdakwah dan kita nak sampaikan yang baik. Kita nak suami kita adalah yang baik. Jadi hari ni, tapi yang penting hala tuju kita ialah capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kerana suami kita jadi orang yang ingkar, jangan kerana suami kita jadi orang yang Allah murkai. Kita tak nak macam tu. Kerana orang jadi kita jadi orang orang yang Allah murka. Yang selama hari ni Allah sediakan jabatan kita untuk menuju ke syurga, kita robohkan jabatan tu, akhirnya kita kecundang. Masuklah kita dalam
api neraka. Na'udzubillah. Itu yang sangat kita takut. Hari ni kalau siapa rasa tak takut api neraka, ambil jari ni pergi cucuh, pergi letak kat api, tengok macam mana. Masing-masing nanti lepas ni dengar, pergi cucuh sikit kat api. Boleh tak pergi orang Kedah kata cucuh, kita pergi letak kat api tu, tangan. Tentu rasa takut, panas, takut melecur semua kan. Ini neraka Allah SWT. Takut. Hari ni kita jangan jadi orang yang, jangan kita rasa cepat, kita rasa riak bila kita dah belajar, kita pandai, kita rasa kita yang lebih. Sebenarnya bila Allah bagi ilmu pada kita ni, untuk apa? Untuk kita sampaikan. Nabi kata sampaikan olehmu walau satu ayat. Jadi kita kena sampai. Tapi sampai dengan berhikmah. Berhikmah, bukan kata-kata yang menyakitkan, menyindir orang lain supaya orang terasa. Terlebih-lebih lagi suami kita. Kalau suami kita terasa tu bahaya. Kalau dia pendam dan dia bawa mati, na'udzubillah kan. Kita tak nak perkara-perkara yang macam tu, yang sampai dia tak redha kita. Kan. So kita cakaplah yang baik-baik, insya-Allah pasti, Mifo yakin pasti satu hari, sebab apa, sejahat-jahat suami kita tak adalah sampai sejahat macam Firaun. Betul? Jadi ada peluang, tak ada baik. Ada peluang, insya-Allah. Manusia ni boleh berubah. Sebab hati ini adalah milik Allah. Kadang-kadang kita tak boleh nak blame dia. Kadang-kadang dia mungkin dari sejarah dia macam mana. Mungkin sejarah dia tak dapat didikan yang sebegitu, yang baik, yang apa ke semua. Kita tak tahu. Jadi yang penting Allah dah hantarkan kita ni sebagai untuk berdakwah kepada dia. Jadi sama-samalah kita. Yang penting bila dia berubah, tengok kalau dia berubah, kita berdakwah, sampai suami kita dapat berubah, syukur alhamdulillah, satu peluang untuk kita lagi untuk tambah nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu Taala. Kan? Kita nak jadi ustazah, tak jadi ustazah, nak jadi ustaz, tak jadi ustaz ni kan. So kita berdakwah dengan keluarga kita. Itu yang terbaik, insya-Allah. So yang tu adalah satu kejayaan yang kita buat. Kita kena ada satu kita tengok satu pencapaian kita di sisi Allah Subhanahu Taala. Maksudnya apa yang kita dah progress, apa yang kita dah buat, kita lakukan untuk agama Allah. Kita kata kita cinta Allah, kita sayang Allah, kita kata kita kasih Rasul. Kan? Apa yang kita dah buat, apa yang kita dah lakukan untuk kita dalam melakukan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul ni. Apa yang kita buat? Kalau dalam rumah tangga kita sendiri pun kita biarkan begitu saja, kita biarkan keburukan maksiat berlaku, kita biarkan semua perkara-perkara berlaku, tu bukan kita. Tapi yang kita ni hanya mampu sampaikan. Yang selebihnya kita serah pada Allah Subhanahu Taala, sebab hidayah itu milik Allah Subhanahu Taala. Jadi yang penting perjalanan kita, pelayaran kita capai redha Allah Subhanahu Taala, dan kita nak Allah redha, kita nak Allah panggil semua kita ni. Kan? Allah panggil, maksudnya Allah sayang kita semua ni kan. Allah sayang semua kita, dan Allah panggil malaikat tu untuk malaikat Jibril tu untuk semua berdoakan untuk kita. Bayangkan bahagianya kita ketika itu. Jadi sama-samalah sahabat-sahabat semua, kita ingat perjalanan kita ini adalah perjalanan untuk mencari redha Allah Subhanahu Taala. Hidupnya Allah lahirkan kita ke dunia ni tak lain melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Taala. Tidak akan aku jadikan jin dan manusia ni melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah tak lahirkan kita kat dunia ni sia-sia. Sia-sia saja. Dia Allah suruh kita beribadah kepada dia. Maksudnya mentaati perintah Allah. Kita sebagai hamba kena taat perintah Allah Subhanahu Taala. Tadi hari ni Allah perintah kita, buat baiklah kamu kepada jagalah hubungan kamu dengan Allah, dan jagalah hubungan kamu dengan manusia. Jadi bila hari ini kita sebagai seorang isteri, so sebagai kita kena jaga kita sebagai hubungan kita sama manusia, yang kita antara kita dengan suami kita kena buat yang terbaik. Kita nak buat yang terbaik. Dan untuk bila Allah dah kasih kita, insya-Allah kan, kadang-kadang so jangan kecewalah kalau suami tak buat seperti yang kita kata. Kadang kita selalu sangat tengok filem Hindustan. Hindustan tu kan macam-macam. So hentikanlah tengok tu. Tu pura-pura je kan. So insya-Allah Umi Fo kata kalau kita terlebih dulu kita nak orang sayang kita, terlebih dulu kita kena sayang
Kita kena sayang orang lain. Maksudnya kita sayang diri kita. Yang pertama lagi kita kena sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sayang Allah, Allah sayang kita, Allah akan hantar kasih sayang dia yang tak terkira, yang tak terhingga-hingga. Allah datang kasih sayang dia. Perhatilah hidup ini, perhatikan insya-Allah. Lebih kita sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kita taatkan dia, taat kepada Rasul, kita taat pada suami kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah akan hantar kasih sayang yang melimpah ruah sampai kita tak terucap. Sampai kita kata nikmat apakah ini yang nak aku dustakan lagi ni. Macam itulah kita manusia kan. Jadi hari ini kita kena tunggu ingat pada hala tuju kita. Pelayaran rumah tangga adalah satu pelayaran yang penuh onak duri, yang penuh ombak, penuh gelombang. Berpautlah kepada tali Allah. Bertautlah kepada Allah sebab bila kita paut kepada manusia, kita lemah, kita rapuh. Tapi kalau kita berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita semakin kuat, kita tak gentar apa-apa halangan, kita tak gentar apa sebab kita berpaut dengan yang maha kuat, yang maha perkasa, insya-Allah. Sekian info hari ini, mudah-mudahan kita jumpa lagi, kita sembang lagi, kita cakap cakap yang baik-baik, insya-Allah. Semua yang baik-baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang lemah itu semua dari Info. So kita jumpa lagi. Selawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita selawat tafrijiyah boleh? Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayidina Muhammadin lazi tanhalu bil qad wa tanfariju bihil kurab wa tuqta bil hawaij wa tunal bihi raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ma wajhi karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info baca sikit Tadi semangat kan. Nak orang sayang kita, kita kena sayang Allah, diri kita dulu, barulah Allah. Betul. InsyaAllah kan. Ya betul, insyaAllah. Sakinah. Ya Allah salam. Sahabat-sahabat semua ajak pergi majlis ilmu, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih Syifa Badrul, terima kasih Sakinah, terima kasih semua, terima kasih yang sudi live bersama Umi hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Jadilah kita jadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita lakukan sesuatu untuk orang lain, tapi kita lakukan satu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.